masalah yang Siti Hajar maklumkan tadi tu, kita kena tengok secara detail kat mana masalah dia, apa solution dia. Dia bukan ada satu solution untuk kesemua keadaan. Dia kita kena tengok lebih detail lah apa masalah dia sebenarnya. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Muhammad Haikal Muhammad Tahir daripada UTHM lah, pelajar Dr. Maria. Ingin bertanyakan soalan lah. Sebab baru-baru ni kita tahu macam JFM antara ni dia mungkin keluar sikit tapi akan kembali kepada isu di belakang lah. Jadi macam baru-baru ni kita tahu JFM antara potential company yang baru-baru ni gempur kan dalam ni lah, maksudnya stok-stok yang akan naik lah orang kata kalau dalam saham ni maksudnya. Jadi sebab ada orang suruh saya, sebab saya ada belajar tengok apa macam sikit-sikit lah, kita tak ada duit banyak sangat, tapi macam suruh monitor JFM. Jadi saya mula tengok JFM, apa benda JFM ni kan, sebab sebelum ni tengok konten lain lah. Jadi tengok konten JFM, oh ni benda yang saya belajar. Jadi macam terkejut lah. Jadi macam River dapat satu kontrak, satu projek besar bersama Petronas dekat Pengerang, betul. Pengerang. Jadi macam saya fikirlah macam ni benda yang saya belajar dan mungkin saya boleh jadi juga one of the maksudnya kalau mungkin bekerja sebagai FM atau sebagainya, tapi tengok projek yang dia dapat tu ialah JFM dapat ialah tentang oil and gas. Jadi macam saya fikir balik, macam saya tak adalah belajar oil and gas ni. Jadi macam mana saya nak tanya pendapat Encik, maksudnya kalau sebagai nak menjadi seorang FM yang baik, maksudnya adakah kita perlu ambil satu sijil yang lain ataupun sekadar belajar, maksudnya belajar mengikut pengalaman. Maksudnya ada ke macam sijil-sijil lain yang macam kita boleh ambil kat SADB ke, macam mana ke untuk jadi FM? Okey, terima kasih. Okey. Banyak ada soalan dalam satu soalan tu Cik Haikal. Okey, saya cuba jawab satu persatu. Okey, gini ya. Tadi kan saya dah bagi penjelasan tentang syarikat kan Jadi pengurusan fasilitas GFM ni, kami ni memang bisnes kita, nature kita yang didaftarkan dan juga praktisnya ialah FM saja. Apa-apa juga yang terlibat dengan FM. Jadi bila kita maklumkan tentang kita dapat job dengan oil and gas, itu saya kata soalan ni kena tanya dalam skop kerja yang diperolehi daripada projek oil and gas Petronas tu, apa skop kerja kita? Skop kerja kita ialah sebenarnya untuk manage workers camp. Tempat tinggal pekerja. Besar kawasan dia, lebih kurang menghampiri kepada 1 km by 1 km by 1 km. Dalam workers camp tu ada apa? Ada penempatan, ada tempat makan, ada kedai, ada klinik, ada kedai gunting rambut, dia macam-macam. It's like a small town untuk pekerja. Kenapa konsep itu Petronas perkenalkan ialah dia tak nak pekerja-pekerja ni nanti keluar daripada camp tu dan pergi ke pekan-pekan yang berhampiran, dan there will be a lot of issues terhadap dari segi, walaupun dari segi ekonominya bagus, tetapi Petronas perlukan sesuatu yang lebih fokus. Jadi dia adakan satu camp dan semua pekerja tidak perlu keluar. Kita ada perkhidmatan pos laju, penghantaran duit, semua ada dalam tu. Jadi semua aktiviti dalam camp tu, you cuba bayangkan small town, apa yang ada dalam small town, bandar kecil, semua kita provide. So those are all facilities kepada user. User dia berapa ramai tau? 20,000. It's 20,000 user dalam aset, dalam Pengerang tu. Jadi bukannya kita terlibat dalam aktiviti maintenance of the oil and gas equipment. Tidak. Di Pengerang sebenarnya ada dua lah. Satu ialah yang kita aktiviti camp management. Satu lagi, sebenarnya kami ada juga cebur dalam bidang pengurusan maintenance untuk oil and gas, tetapi melalui venture capital into another company. Ada satu lagi syarikat pada awal tahun lepas kita acquire. Kita tak acquire sepenuhnya, tapi kita ada berperingkat-peringkat. Company itu dah memang ada bisnes dalam oil and gas, dan bisnes itu adalah sesuatu yang bukan baru pada saya personally, is maintenance of oil and gas equipment. Dia buat shutdown dan sebagainya. Jadi itu O&M lah, tadi kan saya cakap tadi O&M. Tetapi apa yang kita buat ialah kita tidak laksanakan itu sebagai satu bisnes. Kita invest, JFM Services Berhad invest
kita punya fund dalam company yang memang dah ada bisnes tu. Dan kita cuma ambil dia punya keuntungan saja. Jadi Haikal tadi kata nak invest dalam saham kan. Jadi kami ni tujuan kita invest dalam syarikat lain tu ialah untuk kita dapatkan keuntungan, bawa balik kepada JFM Services untuk kita sharekan dengan pemegang saham. Itu tujuan dia. Jadi JFM Services Berhad tu ialah dia is a holding company. Operating company kita kan tadi structure saya dah tunjuk tadi. Jadi operating companies are all the Sdn Berhad company. Jadi JFM Services Berhad tu dia boleh juga invest dalam company yang boleh yang similar nature of business, yang kita faham business tu, yang dia boleh memberikan keuntungan, kita cuma nak keuntungan dia saja. Jadi kita masukkan, dia perlukan modal, kita bagi dia modal. Itu dia punya tujuan dia lah. Okey, jadi saya rasa saya dah jawab soalan tu. Ada ke saya tertinggal Haikal? Untuk maksudnya kepakaran yang maksudnya kita perlu CJ lah ataupun okay. Maksudnya tapi kalau dah faham maksudnya kita jaga untuk workers, fahamlah kiranya dah jelas. Okey. Okey. Terima kasih je. Okey. Alright. Okey, lagi apa ya? Dalam financial management perlu melibatkan life cycle cost bagi servis dalam building. Yes. Servis dalam building ni maksudnya apa? Saya kena ni Syaharani boleh jelaskan sikit apa maksud tu? Services dalam building tu, services apa tu? Cleaning, landscape, pest control tu kan? Ada lagi ke dah balik dah ni? Syaharani. Okey, tak apa. Macam mana? Services yang dalam bangunan yang melibatkan semua management, maintenance. Maknanya engineering equipment, sebab saya punya fahaman services tu adalah contoh ya, perkhidmatan pembersihan, landscape, pest control, security, itu services pada saya. Adakah yang itu dimasukkan ataupun services dalam itu pun termasuk sekali. Okey. Life cycle costing ni dia melibatkan kepada aspek-aspek replacement. Replacement of equipment, installation yang dah sedia ada yang tidak boleh kita maintain lagi. Maknanya kita kena keluarkan dia dan ganti yang baru. Bila pergantian baru tu akan berlaku banyak perkara lah. Satu, kita akan ganti baru, mungkin pada waktu itu kita assess balik mungkin keperluan untuk improve capacity, efficiency kan. And then efficiency tu dari segi output dia, dan juga dia mungkin kita masukkan equipment baru, guna tenaganya kurang lagi. Tapi kita punya investment untuk beli alat tu mahal. Tapi tak apa, kita akan dapat return bila kita guna dia untuk satu tempoh yang panjang. Jadi life cycle costing ni hanya melibatkan aspek-aspek replacement tu saja. Kalau macam maknanya kita kena buat projection untuk tempoh tu lah. Kalau kontrak atau concession agreement tu 30 tahun, kita kena buat projection untuk 30 tahun. Sebab bukan semua komponen installation, peralatan-peralatan bangunan ni yang kita perlu tukar totally setiap tahun. Ada yang dia ada jadual dia ada 3 tahun, ada 5 tahun, 7, 10, 15, ada yang 21 tahun sekali kita tukar. 15 tahun contohnya chiller lah. Bangunan chiller kalau pergi ke Pelandrum ada chiller. Kalau siapa you belajar chiller kan, chiller yang untuk aircon system tu, the main chiller component tu every 15 years scrap, you buang dia, masuk yang baru. Sebab kalau you maintain juga, you punya cost of maintenance lebih tinggi. Bila you totalkan, lebih baik you beli baru. Itu maksud dia. Jadi life cycle costing ni memang untuk semua komponen building lah, basically. Dari sebesar-besar komponen sehingga yang sekecil-kecil. Ada juga komponen equipment yang kecil, contoh macam split unit aircon. Kalau dah sampai 7 tahun tu biasanya kalau rosak pun kita tak maintain lah, kita tukar je, total replacement. Tapi tengok keadaan jugalah. Kadang-kadang kalau bilik tu memang dah 7 tahun tapi airconnya pakai setahun 2 bulan je. Jadi mungkin dia boleh jangka hayat boleh panjang lagi daripada 7 tahun. Dia tengok pada dia punya run time penggunaan dia, tempoh yang digunakan. Okey. Next soalan, apa penjimatan yang dapat kita peroleh daripada hire outsourcing? Okey, gini. Ini dari segi konsep Apa beza kalau you outsource dengan you maintain in-house? Okey.
Dari segi pelaksanaan kerja yang perlu dilaksanakan sama. Kan? Kosnya sama. Maknanya kalau nak tukar lampu, harga lampu tu RM15 ataupun bukan kos kita, kita aktiviti kerja dulu. Kalau kita nak tukarkan lampu, kita perlukan apa? Kita perlukan manpower, kita perlukan peralatan, kita perlukan alat ganti. 3 kan? Jadi dari segi elemen yang perlu sama. Sama ada you outsource ataupun you in-house, sama. Tetapi dari segi kos untuk setiap elemen ni berbeza. Kalau you ada in-house team, maknanya orang tu you employ, you kena bayar gaji dia, you kena bayar semua expenses dia dan juga you kena menghadapi semua kerenah dia. Dia datang kerja, dia tak datang kerja, dia datang lewat, dia datang on time. Jadi banyak lagi kos-kos lain yang tidak tersenarai dalam basic salary dia, mungkin kita kena tanggung, organisasi tu kena tanggung. Okay, kalau you outsource, you cuma bayar fixed rate. Katalah satu orang tu gaji dia ataupun company tu provide pada you, technician katakan, 1,600 sebulan. You bayar tu je. Dia tak datang kerja pun, company tu kena hantar orang lain untuk gantikan waktu hari tu, orang untuk laksanakan kerja tu. Tapi kalau you punya in-house team tak datang kerja, kerja tu tak boleh dilaksanakan untuk hari tu sebab tak ada siapa nak ganti. Tapi kalau is outsource, dia punya perjanjian dia ialah orang tu orang yang biasa datang tu tak hadir, orang lain kena datang. Itu dia punya antara dia punya kebaikan dia lah. Okey. Yang kedua, ada 2 kos lagi kan? Satu kos apa? Yang pertama tadi manpower. Lepas tu kita ada equipment. Kita ada equipment, alat tangga, kita ambil contoh tangga lah, equipment, dan kita ada parts. Equipment, kalau you in-house, you kena beli equipment ni. Tapi kalau you outsource, harga equipment tu biasanya dia datang sekali dengan manpower. Dia biasanya kita tak charge lah. Sebab apa? Sebab equipment ni, you imagine macam company saya, dah 20 tahun dalam bisnes, tangga yang kita beli tu dah pakai dekat 4 klien lah. Maknanya kita tidak ada cost lagi untuk klien yang kedua, ketiga, keempat tu untuk kita charge balik pada klien kita. Jadi apa yang berlaku ialah equipment tu kita masukkan je dalam manpower cost tadi, rate dia, very minimal. Tak perlu beli baru. Maknanya kita ada equipment yang memang sedia ada untuk laksanakan kerja. Okay, yang ketiga, cost elemen yang ketiga ialah apa? Material, alat ganti. Okey, lampu kan, contoh lampu bulb. Kalau kita pergi beli ke kedai harian, beli lampu sebiji mentol, mungkin harga dia berapa? Saya pun dah lama tak beli. Katalah RM20. Katalah RM20. Okey, kalau organisasi yang tuan punya bangunan, dia beli lampu tu, dia akan kena beli dengan harga RM20 lah. Sebab apa? Sebab dia hanya mampu beli mungkin sebulan 10 biji je. Kan? Tapi kalau you just imagine service provider macam saya, GFM, kami manage 15 klien, berapa juta kaki persegi, saya pun tak ingat lah. Lebih kurang hampir 3 juta lebih kaki persegi total. 4 juta lebih. 4 juta kaki persegi. Dia ada, kalau kita cerita ambil contoh lampu tadi kan. Lampu ni, dia berapa juta kaki persegi build up, dia ada cara nak kira dia berapa bulb replacement dia perlukan setahun. Sebab sebiji mentol bulb biasa tu, dia boleh tahan 8,000 jam. Jadi setiap tahun kalau 365 hari you on, lebih kurang dalam tempoh setahun you kena tukar lampu ni. Just imagine 4.5 juta kaki persegi tu, dia ada cara kira dia. You agak-agak berapa biji mentol yang kita kena tukar setahun. Dan kita tak beli 10 biji. Kita tak beli kedai runcit. Kita beli terus daripada kilang. Dan harga kilang takkan dapat RM20. Kita boleh negotiate sampai separuh harga. Jadi dan kita akan beli in consignment, kita akan beli secara jumlah yang besar. Jadi kos yang kita untuk bahan alat ganti tadi sebenarnya mungkin separuh daripada kos kalau the unit dalaman cuba laksanakan sendiri FM tu. Dan akibat daripada itu sebenarnya kos reduction in cost of material tu kita push it back kepada harga kita. Jadi sebenarnya unit rate untuk run outsource tu lebih rendah daripada in-house. Itu bukan secara teoretikal itu sebenarnya praktikal dia macam tu. Cuma apa yang berlaku ialah ini kita cerita pasal bisnes sikitlah. Kawan-kawan saya kawan-kawan kami di luar, dia mengambil keuntungan yang tinggi.
Apabila dia buat keuntungan tu tinggi, makanya dia akan ada masalah dari segi cost ni nanti total nampak sama dengan kalau in-house. Itu je beza dia. Tapi sepatutnya by right dia should be slightly lesser cost daripada the overall cost of having in-house team. Case yang boleh, case study yang boleh kita kaji, saya bagi contoh lah Universiti Utara tahun 2005 ya. Dia VC waktu itu dia faham tentang konsep outsourcing ni dan dia engage kami lah sebagai konsultan waktu itu. Kita bukan operator. Dia cuma nak kami kemaskinikan pengurusan fasiliti yang sedia ada. Dan apabila kita bawa konsep FM dan kita kemaskinikan kaedah dia, sebab universiti sendiri pun sebenarnya boleh beli parts and component secara in bulk. You boleh dapat hampir sama harga dengan service provider kita kat luar sebab you all besar, campus besar. Jadi bila kita buatkan negotiation dan sebagainya, result dia lepas tahun, bajet maintenance yang pejabat harta mohon daripada bendahari setiap tahun 25 juta biasanya, kita boleh dapat operate campus dengan kualiti yang slightly better dan efisiensi yang lebih baik. University saving about unit pejabat harta save 4 juta setahun. Almost 20%. Almost 20%. Ya. Jadi facility management practice ni sebenarnya boleh kalau dibuat cara yang betul boleh reduce cost. Very efficient lah, boleh reduce cost. Okay. Ada lagi soalan? Ni dah habis dah ni. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Maaf ya, izinkan saya untuk bertanya. Apa nama tu, saya Liza daripada PSA Shah Alam. Actually saya ada dua. Politeknik Shah Alam? Yes. Oh, okay. Okay, actually saya ada dua soalan saya nak tanya Tuan. Pertama sekali ialah kalau kita tengok based on current situation, kita berhadapan dengan pandemik kan. So kita dapat tahu most company had been affected dengan pembuangan pekerja, lepas tu cuti tanpa gaji, kemudian terpaksa employee untuk ambil ataupun habiskan diorang punya cuti tahunan. Okay, soalan saya, tapi yang tu tadi mostly macam company airlines and then tourism and then yang seangkatan dengannya lah. And then soalan saya, adakah FM companies also mengalami situasi most of company-company tadi? And then kalau if Tuan tak keberatan juga, are your company also facing this same situation lah dengan company-company tu? Kalau if yes, macam mana pihak Tuan mengatasi keadaan tu? Okay, itu soalan yang pertama. Oh, itu soalan pertama. Dah habis dah. Okay, and then yang kedua, saya nak tanya pasal yang Tuan cakap pasal outsource tadi. Okay, kalau kita tengok macam yang Tuan bentangkan pasal outsource tadi, memang kita nampaklah banyak advantage ataupun benefits yang kita perolehi. Kita tu maksudnya refer kepada macam kalau company or owner sesuatu building lah yang nak jalani FM services tu. Okay, kalau kita tengok memang kita nampak macam banyak advantage and then benefits daripada kalau kita buat outsource daripada kita owning pekerja sendiri. Tapi kalau kita tengok secara roughly lah, mostly outsource ni dia akan drive to increasing of offered price pada company. Dari segi dia punya pricing of tender tu lah, because diorang mesti akan includekan sekali dia punya parts and then dia punya labor tu memang ada ni satu dia punya term jugalah.
Maksudnya yang lain-lain lah dia akan masukkan sekali. Yang maksudnya normally kalau tender ataupun sebut harga tu dia takkan, maybe dia akan mention clearly. Tapi some of company, tapi saya rasa most of company dia tak akan stated as clearly lah. Tapi company yang nak masuk tender tu dia memang akan nampak semua orang kata apa, kos-kos yang terlibatkan, so dia akan masukkan terus. So dari segi kalau kita tengok outsource punya ni pun dia akan jadi tinggi lah. Sedangkan kalau in actual punya site apa orang kata site work, parts yang diorang provide tu, some of situation dia memang digunakan, tapi untuk situation yang mungkin basically punya preventive maintenance apa semua mungkin tak dipakai, dia just as a backup macam tu. So apa pendapat tuan berkenaan dengan perkara tu tadilah? Okey. Itu saja soalan saya. Terima Okey. kasih tuan. Okey, ni dua soalan ni bagus. Okey, yang pertama ni saya jawab dulu ya. Berkenaan dengan industri FM. Saya jawab secara menyeluruh. Industri FM ni dia kalau service provider macam kami, dia bergantung kepada klien lah. Kalau klien UA Asia memang masalah lah. Sebab dia punya klien tu sendiri bermasalah waktu ni. Bila COVID-19 ni industri antara yang terbabitnya, yang badly affected is the tourism, perhotelan, macam apa ni, aircraft, people in the apa ni, airline industry, Jadi kalau you punya klien itu memang you ada masalah as a service provider. Tapi alhamdulillah kami JFM ni dia terbalik pula. Bila COVID ni lagi banyak job yang datang. Asia pun panggil gitu. Dia begini cerita dia. Masa kita dalam keadaan situasi ekonomi yang normal yang lama, yang biasa, keadaan yang biasa, kita tidak memikirkan tentang kat mana kita nak put a cost saving, reduction in cost dari segi operasi. Kalau you tengok saya punya lecture tadi tu, kalau you betul-betul practice, you actually boleh reduce you punya operating cost. Memang ada kaedah dia. Kita dah buktikan banyak kali dah. Jadi apa yang saya cuba maksudkan di sini ialah FM industry ni atau FM practice ni sebenarnya bila dalam masa dia kalau kita kaji sejarah 15-20 tahun, even dekat UK, British Institute for Facility Management pernah buat study research. Dia kata dalam tempoh economic downturn, bila dia economic tu down, sebelum dia turn balik, dia economic down sebelum dia naik balik, waktu itulah sebenarnya FM tu banyak yang orang sought after, orang nak outsource. Sebab apa? Organisasi akan kurangkan kaki tangan. Kaki tangan yang dia akan buang siapa? Dalam structure organisation government ni saya tengok maintenance selalu jadi mangsa dulu. Kalau nak potong bajet pun dia potong maintenance dulu. Jadi kalau nak reducekan layoff ni, organisasi baik government atau private sector dia akan tengok if they can outsource the maintenance, they can get a better unit rate, then they will outsource. Now, tapi isu dia comes to your second question lah. Second question you tadi, bila outsource selalu nampak mahal. Okay, dia ada beberapa strategi yang boleh kita guna pakai. Apa nama ni, KSN kita yang dulu, Tan Sri Siddiq dulu pernah cerita tanya saya soalan yang sama. Dia kata bila asal outsource je mahal, kenapa? Dia sebenarnya jawapan dia, bila outsource yang you nampak ialah kos yang akan kena dibayar oleh pihak organisasi berkenaan waktu itu. Okay, kalau you in-house sebenarnya ada 8 lagi kos yang tak ada dalam senarai ataupun cost element untuk unit tu. Saya ambil contohlah universiti, Politeknik Shah Alam kan ada maintenance unit kan. You ada maintenance unit kat sana, you ada orang hired. Orang yang di hired tu yang dibayar oleh Politeknik ialah gaji dia. Okey. Dan dia ni adalah kaki tangan kerajaan. Apabila dia pencen, dia masih dapat pencen. Jadi kos yang itu you bawa tak ke depan. Kalau you outsource, you tak bayarlah gaji technician ke engineer ke whatever cost yang incurred pada orang tu selepas habis tempoh kontrak berkenaan. You bayar untuk waktu itu je. Jadi waktu itu aja, kos waktu itu you akan nampak tinggi lah sebab dia kena dibayar lebih sebab dia tidak
ada pencen. Dan orang private sector ni biasanya dibayar gaji lebih daripada swasta, dibayar lebih daripada government because dia tak ada elemen pencen tu. Itu satu contoh saja saya bagi. Ada banyak lagi. Kalau dalam government, you all ada kemudahan medical waktu bekerja dan juga selepas itu selepas pencen, dan dia adalah dia punya kelayakan dan sebagainya kan. Jadi kos-kos itu semua dalam private sector dia of course dia lepas pencen tak adalah, tapi dalam tempoh orang tu bekerja juga perlu dibiayai medical benefit dia. Jadi medical benefit yang di kerajaan, kos itu tak nampak dalam emolument gaji dalam jabatan. Dia kosnya tu di lain. Jadi itemnya tu saya tak silap saya dah kira itu lagi ada 12 tak silap saya. 12 cost element yang bila you outsource yang akan dibebankan kepada outsource tu dan mengakibatkan nampak macam cost tu lebih mahal waktu itu berbandingkan dengan you punya jabatan yang run sendiri. Okey, dia ada solution dia. Macam mana you nak dapat pulangan balik? Itu sebabnya kontrak maintenance tak boleh dibagi pada jangka pendek. Dia kena dibagi dalam masa 5, 10, 15 tahun. Okay, kenapa you bagi macam tu? Now, dia bini cara dia. Ini strategi yang ni saya cerita kat student ni semua boleh buat. Ni lepas ni semua keluar boleh buka bisnes lah. Ini belajar kat business school sebenarnya. Strategi ni. Masa negotiation, ini yang saya jawab pada transisi date dulu. KSM kita dulu kan. Dia kata masalahnya bila government negotiate dengan private sector, you tak fix the cost. See you bayar cost tinggi waktu you outsource pada tahun pertama. Tapi you fixkanlah harga tu untuk satu tempoh yang panjang. 5 tahun ke, 10 tahun ke, 15 tahun. Kalau ada pun kenaikan yang diberitahu hari ni waktu kita negotiate. Jadi you dah tahu dah berapa sebenarnya you punya cost incurred over that period. Apabila dia di dalam in-house situation, kenaikan kos tidak diberitahu. Jadi dia akan datang kemudian. Selalunya saya rasa kalau ada siapa dari kalangan yang dengar kita ni, dia boleh confirmkan lah saya punya ni statement ni. Kadang-kadang maintenance unit ni biasanya apabila sampai bulan 10, bulan 9, bulan 10 duit habis, dia akan minta bajet tambahan kan? Bajet Betul. tambahan. Kan? Bajet tambahan. Jadi bajet tambahan tu tak dimasukkan pula waktu you buat planning peringkat awal. You akan dapat kemudian kan? Dan akan diluluskan lah. You minta 100, you akan dapat 75 je lah. Tu biasalah tu kan. Tu biasanya saya dulu jaga UAE saya tahulah ni. Bila pergi bajet exam je dia potong. Tapi you dapat jugalah. Jadi sebenarnya bila you kaji betul-betul between the in-house dengan outsource tu, dia ada method dia, ada kaedah dia. Sebab saya buat research benda ni. Dan saya dapat dah jawapan-jawapan dia. Jadi dia sebenarnya you outsource tu, dia ada dia punya faktor yang betul-betul you kena fikir dulu dan you nakkan dalam you punya outsource agreement tadi. Kalau you outsource agreement tu contohnya 3 tahun, is too short. You kena ambil 5 tahun. Bila 5 tahun, harga tahun pertama sehingga tahun kelima you fix kan. Itu UAE pandai. UAE yang kami buat tu, dia buat macam tu masa negotiation. Dia kata saya nak harga tahun pertama dengan harga tahun kelima sama. Tak ada kenaikan. Jadi kita private sector yang nak provide service ni, kita kena control kita punya cost daripada awal. So that bila sampai tahun 5, kita masih boleh operate macam mana kita operate pada tahun pertama. Kenaikan tu hanya dibenarkan pada tahun kelima yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Itu cara dia. Jadi itu sebab UCAS sekarang dah tahulah sebab dah ada ilmu tu. Sebab masa peringkat tahun 2009 dulu dia tak faham konsep tu. Bila KSN tanya saya soalan tu, saya bagi jawapan. Lepas tu dia kata you go and talk to UCAS. Jadi bila negotiation dengan UCAS tu, UCAS buat macam tu. Exactly dia buat macam tu. Dia buatnya every 5 years tu. Kadar kenaikan harga tu hanya berlaku pada tahun 5 tahun, tiap-tiap selang 5 tahun. Tapi 5 tahun pertama ada harga. 5 tahun yang berikut tu tak ada harga, dia negotiate waktu itu. Kalau tak perlu naik, tak perlu naik. Macam sekarang ni UiTM yang saya tunjuk 10 tadi tak dapat kenaikan. Sebab apa? Tidak ada basis yang proven mengatakan harga kita maintain
hari ni which is tahun ke-6 ke tahun ke-7 dan sebagainya lebih mahal daripada tahun pertama dulu. Tak ada basis. Kalau suddenly katalah harga minyak dunia naik, sekarang harga minyak pun dah turun. Turun naik lah sekarang ni kan. Tapi maknanya you still get a good average lah. Average yang you boleh maintain you punya operation. Jadi kalau tidak ada kenaikan yang basis yang strong untuk minta kenaikan, makanya government ada sebab untuk menolak kenaikan harga, kenaikan kos. Jadi sebenarnya di outsource tu tadi is more advantage than in-house. Cumanya cara mana you nak negotiate and bring that advantage into the agreement. Itu yang selalu fail dalam agreement. Itu satu. Yang kedua, yang tukang laksana pun tak faham. Dia pula selalu apa? Increasing cost untuk at their end. In the end dia rasakan dia punya margin profit dia makin kecil, lepas tu tahun ke-6 dia tak nak buat dah. Itu pun ada masalah juga. Yang ketiga masalahnya ada kalau isu berkenaan dengan pelaksanaan kontrak FM ni dia ada punya cerita lain dia. Antara masalah ni dua saya bagi tahu. Yang ketiga tadi ialah dari segi pemahaman service provider untuk achieve quality. Dia hanya nak kontrak je. Tapi dari segi ability to implement, dia tidak ada kemampuan untuk deliver. Itu menjadi isu juga. Itu sebenarnya itu sekarang ni kita sedang menghadapi masalah. Kita ada terlalu ramai FM contractor in the country yang tidak ada basic understanding of FM, tapi dia try to become FM service provider dan in the end dia dapat kontrak dia tak deliver. Itu yang saya selalu panggil dia orang ni wannabes. Dia wanna be, dia want to be je tapi dia tak boleh buat. Okey. Saya harap saya dapat jawablah soalan tu. Ya? Okey. Alhamdulillah Tuan. Terima kasih banyak. Okey. Okey, ini apa ni? Boleh brief kepada pelajar tentang bank guarantor purpose for contract maintenance. Bank guarantor untuk contract maintenance. Maknanya dia siapa yang ambil loan ni? Service provider atau klien. Siapa ni? Syafiq. Mana Syafiq? Syafiq left group. Macam mana Syafiq soalan ni? Bank guarantor purpose for contract maintenance ni? Siapa Syafiq ni? Student ke? Pensyarah. Encik Syafiq tu pensyarah. Pensyarah, okey. Okey, apa soalan ni saya kurang jelas ni. Tentang bank guarantor purpose for contract maintenance. Okey, Assalamualaikum. Encik Syafiq. Waalaikumsalam Encik Syafiq. Okey, saya nak tanya sikit lah sebab because of one of the cara dapat kontrak memang di bank guarantor tu. So sekarang ni saya nak minta Encik brief sedikit apa function of kenapa purpose dekat kontrak tu perlu ada bank guarantor tu. Macam kontrak ini kontrak apa? Let's say kontrak Petronas kita ada bank guarantor dalam 10% of kontrak tu lah. Okay. So bukan bank guarantor tu dipanggil BG BG. BG tu dalam tu. So brief dekat student biar student tahulah at least once dia dapat kontrak nanti dia dia tahu dah apa BG ni, apa yang ni. Okey. Kenapa perlu ada? Okey, gini. Dia bila sama ada pihak kerajaan atau swasta award any contract kepada service provider, dia akan ada satu cost element dalam dia punya BQ tu, dia kata performance guarantee sum, PGS ke, ada nama dia macam-macam lah. Tapi basically ialah satu amount of money yang service provider tu kena pledge bagi kepada owner. Orang yang nak award kontrak tu. Pelik kan? Dia bagi kontrak, lepas tu orang tu kena bayar pula dia duit. Okey, dia ada, saya jelaskan semua keseluruhannya. Okey, gini. Yang pertama ialah kita kena faham dulu apa tujuan dia. Tujuan dia ialah katalah kontrak tu 5 tahun. Ya. Orang yang dapat kontrak ni dia sign the letter of acceptance, dia pun mobilize orang. Lepas tu bulan keempat
dia cabut lagi. Dia tak nak buat dah. Dia kata for whatever reason lah, apa-apa sebab sekalipun dia cabut lagi. Maknanya ada kekosongan berlaku waktu tempoh sebelum owner tu boleh appoint somebody else to come in. Akan ambil masa. Jadi tujuan performance guarantee sum tu ataupun BG tadi ialah untuk memastikan orang ni tak lagi. Itu tujuan dia. Kalau orang tu lagi pun sekalipun tak apa. Owner akan cash out amount ni sebab BG ni dibagi dalam pelbagai bentuk lah. Ada yang bagi dalam bentuk cash, ada yang bagi dalam bentuk insurance, ada yang bagi dalam bentuk one to one bank akan keluarkan surat mengatakan dia bagi facility untuk company ni bagi BG lah kepada klien. Ada. Jadi dia boleh cashkan nilai tu. Jadi dalam tempoh void tu, yang kekosongan tu, dia akan menggunakan fund ni. Untuk laksanakan kerja, dia akan guna itulah trade contractors masuk dulu untuk laksanakan kerja sehingga dia boleh panggil kontrak baru. Itu tujuan dia. Jadi lepas tu satu, okay, yang kedua, maknanya itu nak memastikan orang tak lagi lah. Yang kedua, apabila sampai tempoh akhir kontrak, ujung, tadi awal, ini akhir, lagi 3 bulan nak habis kontrak tu. Okey, ada kerja-kerja yang tertangguh. Tak sempat siap. Kerja tu perlu dibuat 6 bulan. Tapi kontrak dia tinggal 3 bulan. Jadi nak memastikan dia siap kerja dia. Jadi dan dia hanya boleh dapat balik dia punya BG ni apabila dia telah sign off dan siap kerja dan dia serah balik kerja tu kepada kontraktor yang berikutnya. Ataupun pelaksanaan operasi maintenance tu diserahkan balik kepada kontraktor berikut. Jadi nak memastikan kontraktor tu again tak lari dan lepas tangan, duit yang diletak sebagai BG tu adalah duit yang dipegang oleh pihak kontrak apa ni, yang orang yang bagi kontrak tu lah. Dia you siaplah kerja, you dah siap esok baru you boleh claim. BG ni kebanyakannya pun yelah biasanya patutnya dia ada syarat dia dalam tempoh setahun you kena claim. Jadi you kena buat final account selesai dengan projek tu dan SO projek tu pun dah setuju bahawa tak ada kerja yang tertangguh, maka dia sign off dan serah balik BG. Tapi apa yang berlaku dalam kita punya konteks hari ni ialah BG tu sebenarnya ada tempoh dia setahun. Tapi isu dia sekarang ni selalu BG tu kadang-kadang 4 tahun pun tak claim, sama ada tak claim sebab kerja tak siap ataupun dah claim tapi pihak yang award tender kontrak tadi tu lambat proses dia nak keluarkan BG tu balik. Itu je isu dia. Lain other than that, itulah sebenarnya keperluan ada di BG. Okey, yang selain daripada itu ada juga dipanggil dalam performance guarantee sum tadi ialah sekiranya service provider tadi fail to deliver according to certain performance standard, makanya dia ada kontrak yang boleh macam tu, tapi ada kontrak, kebanyakan kontrak tak macam tu lah. Dia boleh ambil daripada sum tu, performance guarantee sum tu untuk execute. Klien boleh ambil amount daripada performance guarantee sum tu untuk execute kerja. Itu dalam ada situasi dia lah, ada dia punya contract agreement requirement dia. Okey Cik Syafiq, saya rasa saya dah jawab semua tu. Ada lagi? Ada lagi 10 minit kita ni. Okay, thank you. Okay, Cik Amirul, ada lagi siapa-siapa soalan lagi ke? Tak ada orang bagi soalan ke? Saya nak bagi soalan lagi. Ya. Siapa ni? Okay. Cik Syafiq. Okay, Cik Syafiq. Yes. Boleh. So, kita nak ni daripada perspektif Encik lah kan. So, macam if let's say kita ada satu equipment yang repetitive fail tu, so apa yang planning yang selalu orang buat? Macam let's say kalau macam dia repetitive failure tu repeat yang faham tak? Maknanya macam equipment tu asyik-asyik fail ke? Okay. So apa consideration yang perlu kena ambil tindakan lah untuk sistem tu, sistem itself lah, mechanical or selalunya mechanical lah
yang operate lah kan, equipment yang operate. Apa dia punya consideration nak buat, nak kena ambil tahu tu? Ini okey, maknanya is engineering equipment yang repetitively digunakan selalu dan dia kerap fail lah maksudnya. Dia kerap fail lah, dia kerap fail. Boleh So saya apa tahu consideration? satu soalan. Dia kerap fail tu sebab berpunca daripada penggunaan orang tu ke ataupun apa punca? Punca tahu tak? Punca tu itu yang biasa kalau macam equipment fail ni. So macam kadang-kadang dia punya failure ni sekejap kat sini kan. So apa kita perlu planning yang consideration? Adakah the best way is kita replace the new one ataupun macam mana, ataupun ada cara lain untuk kita selesaikan masalah tu? Okey. Dia begini, saya pun kena cakap dari konteks engineering lah. So ini used to be practicing engineer, mechanical. Okey, kalau equipment failure ni, kita kena dipanggil dalam engineering, dia dipanggil failure mode analysis, FMA kan. Kita kena kaji dulu dia punya root cause dia, punca kepada failure of the equipment. Itu saya kata tanya tadi. Kita kena faham sama ada is it because of user. User ni kadang kalau mesin tu boleh berjalan 100 RPM, digasaknya 150 RPM, then rosaklah sistem tu. Jadi it's a user problem. Saya selalu marah staff saya tu. Saya kata kalau user problem, then you remove the user. Cari user yang tak menjanamkan barang. Okay, yang pertama, user problem. Yang kedua ialah mungkin equipment itu sendiri, bila kita set parameter operating dia tidak boleh capai tahap operasi yang kita kendaki. Dia dua kemungkinan di situ. Satu ialah memang not designed for, ataupun dia design for tapi dia ada elemen lain menjadi punca kepada kerosakan dia. Mungkin dia punya maintainability lah, tak maintain ke, atau parts dia equipment komponen dia tu daripada komponen yang tidak bermutu tinggi contohnya kan. Jadi akibat daripada kita operasi ikut parameter biasa pun dia fail. Pun boleh jadi kan. Jadi kita kena kaji selidik betul-betul dia punya root cause dia tu di mana. Dan baru kita dah kenal pasti, then kita try to resolve that problem first. That is the first step, because kita takkan terus kepada total replacement of the whole entire equipment. Because mana you tahu you total replace of the whole entire equipment, you akan achieve sistem yang tak fail. Jadi kita tak tahu. So that's why kita kena go to step by step troubleshooting, identifying the root cause. Lepas tu kita try to address what are the potential ataupun kalau ada evidence, okay lah. Kalau tak ada evidence, dia potential saja, potential to cause failure. Then kita avoid from that component atau that part tu from failure. Dia ni engineering lah. Engineering ada approach ni. Method dia banyak. Satu is kalau kita pernah dengar preventive maintenance, kita buat aktiviti bila dia capai tahap penggunaan, kata 5, macam kita tukar minyak enjin kereta 5,000 km sekali sejak every 5,000 minyak enjin kan. Itu preventive maintenance. Satu lagi kaedah dipanggil predictive maintenance. Predictive maintenance kita ambil bacaan. Kita ambil bacaan plot dalam graf, kita tahu lebih kurang bila equipment atau machinery itu akan fail. Satu lagi dipanggil reliability centered maintenance. Ini teknik yang tak diguna di bangunan lah. Ini diguna dalam kapal terbang. Dia gunakan reliability method untuk menentukan kepak kapal terbang tu berayun tu. Ayunan yang keberapa dia akan fail. Dia ada cara dia. Jadi ada, tak silap saya ada 7 method. 7 method. Saya pernah lama tinggal engineering ni. 7 method engineering dalam failure mode analysis ni yang kita boleh apply kepada mesin untuk mengkaji dia punya root cause dan probable root cause that can cause failure, dan kita boleh kenal pasti dia punya kaedah untuk atasi masalah. Ini kena detail lah, kalau nak solve the problem ni kena detail. Kena pergi heavy engineering sikit lah. Dia biasanya kalau people who are in the engineering hardcore macam saya ni, daripada field engineer ni, kita ni yang engineer yang pegang spanner, ada engineer yang pegang pen dengan notebook. Saya ni pegang spanner, pegang skru, pegang equipment, machinery semua. Jadi kita
kita akan tengok banyak angle lah untuk solve this problem. Okay, terima kasih. Okay. Mana tahu Dr. Ma akan bagi soalan macam tu ke, at least dah ada jawapan lah kita kat sini kan. Mana tahu soalan final keluar kan. So penceramah hari ni dah explain in detail. So hope benda ni ada knowledge lah kita kan. Boleh sikit pasal BG, pasal kontrak dan pasal root cause apa semua tu, O&M. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Saya tak pasti to the depth understanding of first degree student lah, sebab saya selalu bercakap dengan student masters yang dah bekerja kan. Jadi kalau saya bagi cerita ni, at least dia orang boleh pick up cepat. Tapi hopefully apa yang saya cuba sampaikan ni bermanfaat lah pada student. Kalau ada soalan lagi, you all can drop me an email lah kan. Tapi dia bercakap macam ni lagi senang sebenarnya. Kalau email ni kadang tulis tu 10 orang baca satu email, dia 10 faham. Kalau explain, kita boleh explain kejap ni kan. Try to understand. Okay, Amirul, back to you. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Syarizal bin Muhammad Idris atas ilmu yang telah disampaikan melalui sesi soal jawab sebentar tadi. Seterusnya, sebelum acara penutupan majlis, dijemput Teknologis Dr. Maria binti Awang untuk memberi sepatah dua kata untuk mengulas program kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak Encik Muhammad Syarizal. So memang kira input pagi ni memang Cik Syah memang bagi betul-betul yang real punya daripada office dia sendiri, daripada industri. So maknanya memang pelajar akan dapat yang terbaik lah maknanya. So saya harap cuma untuk project management tu memang tu dia orang belum belajar lagi tu. Nanti saya akan briefing lah. Nanti saya akan masuk. Actually sekarang baru minggu ke-7 ke kalau tak silap saya. So belum sampai separuh SEM lah. Tapi saya buat industry talk dulu. So lepas ni baru saya macam mana yang diorang apa ada, sebab saya memang suruh semua pelajar saya tu take notes untuk setiap siri talk yang mereka dapat. So lepas ni baru kita akan bincang balik dalam kelas lah, macam tu lah. Okey, dan pagi ni juga ada tu lecture daripada PSA, Puan Nur Hazlin. So boleh briefkan sikit apa cakap sepatah dua kata pagi ni. Lin, mikrofon Lin. Mikrofon. Mic dekat skrin, tak tekan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebenarnya saya sangat bersyukur lah ya. Saya terima kasih pada kedua pihak lah ya. Dr. Maria dan juga Cik Syarizal. Sebenarnya saya bila tengok ni kan tadi nampak lalu status WhatsApp. Kebetulan lah kan saya pula saya pelajar. Saya pelajar juga, saya belajar buat PhD dekat UTHM. Saya kebetulan macam tu. Jadi saya rasa saya boleh masuk dan dalam masa yang sama saya juga ada kelas hari ni. Pelajar saya semester 1 je sebenarnya. Dia ambil principal management. So bila SEM 1 memang biasa sebelum ni pun kami daripada Politeknik akan panggil Cik Syah lah untuk buat industrial talk, tapi di SEM kita tak sempat lagi. So saya beri pendedahan, alhamdulillah saya nampak pelajar saya pun dekat dalam grup WhatsApp banyaklah dapat input yang berguna. Kami sangat beruntunglah rasanya dapat pendamping dan mungkin kami akan panggil Cik Syah lagi ke Politeknik dan kalau masih lagi mau macam COVID, kita akan jemput pula lah pelajar UTHM. Kita boleh buat program kolaborasi antara UTHM dengan Politeknik lah. Terima kasih Cik Syah ya. Terima kasih Dr. Maria. Sama-sama. Okey, Cik Syah. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kat Cik Syah sebab kita tanpa makan, tanpa minum. Masing-masing makan minum kat rumah sendiri. Bukan rumah, tak apa, insyaAllah. 3 jam hari ni, pagi ni. So memang tu banyak masa Cik Syah dah bagi untuk kerja saya. So terima kasih banyak.
Dan apa-apa pun saya memang harap sangat memang membantu sangat-sangat pelajar saya pagi ni. Dan terima kasih banyak Cik Syah sebab guna masa musim-musim COVID ni. Okey, saya sebenarnya lebih suka begini sebab saya tak ada travelling. Jadi 3 jam solid tu kita dapat ilmu semua kan. Then exposure je lah, bagus juga. PSA pun boleh join. Jadi in the future ni kalau ada session macam ni yang because yelah saya tengok tadi student sampai 70 lebih kat 80 kan. So I think it's good lah. Satu usaha yang baik lah. Saya pun sekadar yang mampu, saya pun duk terfikir juga level saya nak masukkan info ni sebab saya bimbang nanti kalau terlalu tinggi sangat atau terlalu jauh sangat student tak boleh faham. Kalau terlalu rendah sangat then dia rasa macam boring kan. Jadi saya cuba try to find in middle lah. So hopefully insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita jumpa lagi Doktor, Puan Nazlin. Okay, terima kasih Cik Amirul. Thank you. Okey, terima kasih kepada semua. Maka dengan ini berakhirnya majlis kita program bersama industri secara atas talian gabungan bersama GFM Services Berhad. Kehadiran semua pihak, pensyarah, pelajar dan para hadirin boleh diambil melalui link yang telah disediakan oleh ahli jawatan kuasa program di ruangan komen Google Meet ini. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Muhammad Syarizal bin Muhammad Idris kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Tidak terlupa juga kepada semua pihak dan para hadirin yang terdiri daripada UTHM, UITM dan Politeknik Shah Alam yang hadir bersama kita dan juga ahli-ahli jawatan kuasa dalam menjayakan program bersama industri secara atas talian. Sebelum kita menutup tirai ceramah, dengarkanlah serangkap pantun daripada saya. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi menghadiri ke program kami. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaga diri, duduk di rumah dan salam sejahtera. Terima kasih Cik. Okay, thank you very much. Bye. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.